selamat pagi dan semesta. Nama saya dulu saya berkenalan. Nama saya Nur Adana Sufa binti Muhammad Safian. Nama saya Fatia Amainah binti Ahmad. Nama saya Yidin Heng. Nama saya Muhammad Iqbal Hakim bin Zaini. Soalan yang diberi kepada kami ialah seorang pemimpin hendaklah bijak menjalin hubungan diplomatik demi kepentingan negara. Oleh itu, apakah aktiviti yang dilakukan oleh Malaysia untuk menjalin hubungan diplomatik? Okey, untuk pendahuluan, apakah badan perundangan? So, badan perundangan merupakan badan perundingan perwakilan yang memiliki kuasa untuk mengubah, meminda dan meratifikasi undang-undang. Manakala hubungan diplomatik merupakan hubungan antara dengan negara yang lain untuk saling memenuhi keperluan negara masing-masing. So, hubungan diplomatik merupakan aspek utama yang memainkan peranan yang penting untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara. Pemimpin yang bijak akan memahami kepentingan untuk menjaga hubungan diplomatik yang kukuh demi kepentingan negara sendiri. So, hubungan diplomatik penting untuk memupuk kerjasama antara negara, memperkuat kesepahaman dan membolehkan pertukaran daya sumber dan pengetahuan yang bermanfaat. Malaysia sebagai negara yang berdaulat juga mengamalkan berbagai strategi yang kreatif untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain di seluruh dunia. Okey, sekarang kali kemudian saya akan menjelaskan tentang cara negara kita untuk menjaga hubungan diplomatik. Baik, itu pertama ialah Malaysia aktif melakukan perjanjian bersama bilateral. Apakah yang dimaksudkan tentang bilateral? Ada siapa tahu maksud bilateral? Tak tahu? Okey. Menurut kami sebagai kawan Dewan Pustaka dan Bahasa, bilateral bermaksud melibatkan dua pihak sahaja. Diulang, melibatkan dua pihak sahaja. Okey, sebenarnya Malaysia ni dia aktif melakukan hubungan bilateral dengan negara-negara luar. Sebagai contoh, Malaysia pernah mengadakan hubungan bilateral dengan Jerman, dengan Thailand, dengan Indonesia dan China dan sebagainya. Tujuan perjanjian ini dilakukan adalah untuk dilakukan dalam untuk tujuan kepentingan negara masing-masing, kan? Sebagai contoh, untuk perdagangan, pelaburan, pendidikan dan keselamatan dan sebagainya. Tapi untuk hari ini saya akan buktikan satu contoh je, iaitu hubungan bilateral antara Malaysia dan juga China sahaja. Berdasarkan petikan pada BH Online yang diterbitkan pada 1 bulan 4 2023, Malaysia telah mengukuhkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga China melalui pelbagai perjanjian seperti perjanjian pelaburan dan juga perjanjian perdagangan. Terdapat sebanyak 19 persefahaman MOU yang telah dimeterai dalam perjanjian tersebut. Antara salah satunya ialah sebuah syarikat pada Malaysia, iaitu Jari Berhaikom, mengadakan perjanjian dengan sebuah syarikat pada China, iaitu Zhejiang Geely Group, atas usaha untuk pembangunan dan pengkomersialan lembah tinggi teknologi untuk tenaga baharu di Tanjung Maleng, Perak. Dan untuk pengetahuan semua, untuk ke-19 persefahaman MOU yang telah dimeterai ini telah memberi Malaysia sebanyak RM170 bilion dalam pelaburan, dan ini adalah rekod tertinggi di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, untuk isu yang kedua adalah hubungan multilateral. Okey, sebelum tu siapa pernah dengar multiplayer? Okey, apa maksud multiplayer? Pemain
main yang banyak. Ada 2, ada 3, ada 4 kan. Okey, macam tu juga multilateral. Multi melibatkan mengikut Kamus Dewan, Dewan dan Pustaka. Multilateral bermaksud penglibatan daripada beberapa negara ataupun persatuan. Okey, sebagai contoh adalah PBB ataupun ASEAN. Okey, siapa tahu ASEAN ni terdiri daripada negara bahagian mana? Asia kan? ASEAN, Asia Tenggara. Okey, jadi adalah Malaysia. Apa lagi? Siapa tahu? Malaysia. Dekat dengan kita apa? Thailand. Lagi? Indonesia, Vietnam. Okey. So itulah. Okey, jadi apa ASEAN ni? ASEAN ni dia adalah untuk membantu negara-negara dekat Asia Tenggara meningkatkan ekonomi bagi bahagian kita lah, sebab Asia Tenggara kan merupakan negara Asia yang agak kurang mendapat perhatian dekat negara-negara lain kan. Okey, jadi seterusnya kita juga ada PBB. Siapa tahu apa nama penuh PBB ni? Alhamdulillah pandai audiens kita hari ni. Okey. PBB ni dia PBB ni fungsi dia adalah menjaga ataupun dia ada prinsip undang-undang dalam meningkatkan keamanan negara. Okey, kenapa kan Malaysia ni nak kena terlibat dengan ASEAN dengan PBB? Maksudnya kenapa? Tak tahu kan? Cuma tanya-tanya kan? Okey, kenapa dia kena terlibat ni? Okey, first, Malaysia ni orang kata negara potato, negara kecil sangat. Kan? Potato nampak macam kecil tu je. Okey, so kalau nak banding dengan Rusia, nak banding dengan Arab Saudi, so kita ni macam tak nampak dekat negara orang lain. So dengan melibatkan diri daripada PBB ASEAN yang merupakan sebuah persatuan yang agak besar, so nama Malaysia ni akan nampak di negara-negara lain. So secara langsung kita akan terkenal dekat negara-negara lain juga. So bila kita terkenal, mesti yang pelabur akan naik kan. Okey, kalau pelabur dia akan buat apa? Melabur kan. So kalau melabur, kita melabur bagi duit kat orang. So orang tu macam bagi balik komersial banyak kat kita. So kita akan dapat apa? Kita dapat untung kan. So sebab itulah pentingnya Malaysia ni masuk dalam PBB and ASEAN. Okey, ada juga nak tahu tak satu perkara, Malaysia juga akan menjadi tuan rumah untuk Sukan Commonwealth. Tahun berapa tak tahu kan? Ada tak yang baca tak tahu? 2026 ni Sukan Malaysia akan jadi tuan rumah Commonwealth. So jadi yang ni akan menjadi salah satu macam aliran yang boleh membantu Malaysia dalam meningkatkan ekonomi dan pertumbuhan Malaysia. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Seterusnya, Malaysia juga mengamalkan hubungan diplomatik melalui pertukaran kunjungan rasmi. Ini termasuklah lawatan rasmi oleh Perdana Menteri atau Menteri luar dari negara kita ke negara lain ataupun oleh pemimpin negara lain ke negara kita. Dan hal ini juga membolehkan perwakilan negara untuk menjalinkan jaringan hubungan dan juga memajukan pelbagai sektor. Antara sektor yang boleh dimajukan ialah seperti pelancongan, perdagangan, pelaburan dan juga budaya. Sebagai contohnya, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia iaitu Joko Widodo pada 8 Januari 2023. Hal ini memberi peluang kepada Indonesia, iaitu kapital Indonesia iaitu Jakarta dan juga Kuala Lumpur untuk menilai kemajuan kerjasama dua arah, meneroka peluang kerjasama dan juga untuk menggalakkan usaha bersama dalam menangani cabaran serentak global seperti masalah inflasi, krisis ekonomi dan juga isu Palestin yang semakin menjadi serius dalam kalangan masyarakat kita ini. Okey, kesimpulannya, hubungan diplomatik ni sangat pentinglah untuk negara Malaysia kerana kita dapat tengok Malaysia sangat proaktif dalam penglibatan dalam PBB dan juga ASEAN. Jadi apa kita punya tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk bantu pemimpin dalam hubungan diplomatik ni? Siapa tahu? Apa yang kita boleh buat supaya dapat bagi kesan juga kepada contoh orang luar, kalau datang negara kita, kita boleh buat apa? Okey. Contohnya, kalau contoh pelancong datang negara kita, mestilah kita kena tunjukkan akhlak yang baik kan. Jadi, contohnya kalau
pelancong-pelancong datang, kalau kita tunjukkan perlakuan yang tak baik, benda tu akan efek negara luar dan bagi persepsi yang buruk. Jadi hubungan diplomatik ni sangat penting dalam negara kita supaya dapat mengekalkan keharmonian dan bebas daripada ancaman negara-negara luar. Kalau contoh negara kita ni negara yang terpencil dan tak libatkan diri dalam hubungan diplomatik, apa kesan yang dapat kita hadapi? Apa contoh negara yang tak ada hubungan diplomatik dan banyak jadi ancaman dekat negara? Okay, Korea Utara. Korea Utara macam yang kita tahu sangat adalah negara yang macam suka bersendirian, sangat tertutup. Jadi macam kita tak tahu, diorang tak tahu info semasa dan daripada negara luar. Jadi negara diorang sangat tenat dan macam tak ada sumber kekayaan, tak maju-maju. Macam contoh negara Malaysia, bila dia melakukan hubungan diplomatik yang aktif ni, kita dapat nak tengok peningkatan dia bila kita aktif dalam melakukan hubungan diplomatik. So sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.